mana-mana. Saya kerap sendiri dalam ceramah saya menyebutkan tentang Dinia Puteri. Di sekolah tinggi tarbiyah itu khusus untuk menjadi guru. Ini guru agama, sekolah menengah dan sekolah rendah, dan guru untuk kanak-kanak awal. Dua program. Nah, kemarin sudah mengkomision dan mereka ini pun separuh pada mereka tidak ada bayaran. Jadi kita ambillah daripada kampung-kampung yang jauh, kita buat sini. Jadi termasuk kami kita diri dari dulu cara mengenal anak dan kita nanti mereka dasarnya sehingga dia boleh bertahan dan tahu cara mengenal anak yang katanya nakal dan takut itu dia bisa saya juga kita program jadi separuh pada mereka. Barat, Indonesia. Subhanallah. Bersama dengan saya di sebelah adalah Ibu Zizi, nama penuhnya adalah Ibu Fauziah. Ya. Ibu Fauziah Al-Yunusi. Al-Muhammadi. Ibu Rahmah Al-Yunusi. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Yang mana tuan-tuan, sahabat-sahabat, muslimin-muslimat, sekolah ini, Dinia Puteri ini telah pun berusia 99 tahun. Masya Allah, hampir satu abad. Ya, hampir satu abad lagi 1 tahun. Baru saja menyambut 99 tahun. Menyambut 99 tahun dengan 99 nama Allah Asmaul Husna. Jadi inilah antara tujuan utama delegasi kami daripada Hijrah Kuberhad melalui Hijrah International Islamic School ke Dinia Puteri Padang Panjang, Sumatera Barat, Indonesia, kerana sekolah ini akan menjadi satu model bagi pembinaan HIS dan sebagai satu panduan. Masya Allah. Istimewanya Dinia Puteri ini, dan ini bukan kali pertama saya datang, kita akan kongsikan dalam seterusnya. Masya Allah. Ini kawasan apa? Ini kawasan untuk sekolah menengah atas, atau kalau di Malaysia mungkin tingkatan 4-5, ini sampai 6 ya. Ya. Gedung dari sekolah Madrasah Aliyah. Okey. Dan Madrasah Aliyah ini awalnya dulu ditubuhkan pada tahun 1937. Ya. Tingkatan sanamnya atau tingkatan 1, 2, 3 itu tahun 1923. Subhanallah. Ibu Fauziah adalah prinsipal, kita sebut pengetua, pemimpin sekolah ini sejak daripada tahun 2006. Sejak daripada 2006. Dan tanah didirikan sekolah ini, Dinia Puteri ini merupakan tanah warisan hasil wakaf daripada keluarga, nenek moyang dan semuanya. Masya Allah. Jadi silakan Ibu bawa kita. Mari kita. Bila seorang pelukis ingin painting, akan lukis, maka sudah kita membuat sendiri paintnya. Ini catnya buat sendiri. Buat sendiri. Nah, ini adalah sampel hasil pada penggunaan cat itu. Dan ini pun dia akan punya glow in the dark. Ini bila dalam gelap dia akan punya cahaya. Oh, Masya Allah. Ya. Ini bahannya alami ya? Ya, dia gunakan daripada fosfor and acrylic. Okay. Ini contoh pada penggunaan daripada cat ini. Ya. Kita biasa hasilkan craft daripada cat. Ya. Tapi pelajar di sini memikirkan cat itu sendiri. Anak ini seusia muda
sekolah menengah telah pun berjaya menghasilkan kerana di sini sistemnya adalah telah menentukan hala 7 pelajar di peringkat tingkatan 1 sudah menentukan hala 7, dibuat talent mapping. Maksudnya dikenal pasti apa talent pelajar, minat, kecenderungan, kemampuan, bakat dan sebagainya. Lalu pelajar ini telah pun diaturkan perjalanannya. Jika dia minat fashion contohnya, dan waktu yang sama dia juga mahu jadi doktor. Dan waktu yang sama dia juga mahu mungkin usahawan. Jadi ilmu ini akan diberikan kepada anak ini untuk mencapai cita-cita. Anak ini terus didorong dan diberikan ilmu untuk jadi penulis, dan mereka diberikan peluang untuk menulis, dibukukan dan diedarkan, dijual. Dipublish dan dijual. Biasanya hasil tu dari masuk ke mana? Untuk student. Mereka dapat student, juga mereka akan bagi derma dan sisihkan. Subhanallah. Daripada sekolah menengah mereka dah boleh penghasilan. Okay. Jadi yang kita buat bagaimana pelajar sekolah menengah dia dari macam subjek yang dia pelajari, dia boleh create sesuatu sampai dia bisa dapatkan income, memberikan manfaat bagi dirinya, orang lain. Itu. Masya Allah, alhamdulillah. Tak hanya belajar itu hanya masuk ke dalam ruang kelas, bilik kelas, mendengar, menghafal, mencatat, dibagikan question, jawab soal, tapi sudah di level yang lebih tinggi lagi, dia boleh create sesuatu dari apa yang dia sudah pelajari. Apa insight dia, itu yang kita berikan kepada pelajar. Kalau saya boleh tambah sikit, sistem exam oriented kan, itulah yang menghasilkan anak-anak ini belajar, dapat ilmu, faham, sekadar itu. Tetapi di sini dia pergi kepada level belajar, faham, tahu, ada ilmu dan praktis. Dan praktis tu kalau kita tengok, mungkin kita bayangkan ilmu yang boleh praktis ada ilmu yang berkaitan dengan kemahiran. Tapi mereka berusaha apa sahaja bidang yang anak ini ambil. Sebab sini ada 3 kan, bidang sastra, sosial, sains dan agama. Jadi semua bidang sebenarnya boleh terjemahkan. Ilmu itu perlu diterjemahkan, perlu mendapat hasil. Subhanallah. Buat yang lebih kecil. Paper sock. Maksudnya kita ambil satu lay, lepas tu untuk kita guna. Mandi. Bila satu apa? Wangi. Sup organik. Memang organik. Yang ini terbuat dari biji kopi, Bu. Biji kopi. Biji kopi. Masya Allah. So biasanya saya tengok jam macam radio kecil, tapi ini terus dipakai. Ada 30 juzuk. 30. Oh, Masya Allah. Macam mana kamu buat? Ini Bu yang buat Anda Ramadan. Ananda Ramadhani. Umurnya berapa? 17. Mungkin maksudnya dia masukkan apps di dalam ni. Jadi ini casing adalah jam tangan satu produk. Dia pernah buka, dia bagi the new application. Masya Allah. Daripada jam satu produk dia inovasi, kemudian terhasil lah. Ini boleh buat kerjasama ni, production di Malaysia teri. Subhanallah. Dan ini bicara tentang environment. Jadi coba dia akan larut, Ustazah. Jadi sekarang problem kita adalah plastik. Tapi bila ini saya boleh coba masukkan dalam air. Plastik. Langsung hilang. Ini contoh, ini plastik. Kalau kita pegang memang terasa lah, memang rasa macam sama plastik. Lepas tu dimasukkan di dalam ni, dia
lama-lama dia terurai. Langsung hilang. Ya, betul. Masalah utama dunia adalah tidak terurainya plastik. Ya. Plastik ni kalau yang sama seperti kita pakai sekarang 20 tahun pun tidak terurai kan. Karena dia akan lama terurainya Bu. Dan ini Santri Dinia Putri membuat plastik yang dapat bisa didaur ulang. Ya. Masya Allah, hebat. Jatuh pun di Dia langsung terurai. Ya. Iya, subhanallah. Dia mengurangi sampah plastik yang ada di dunia ini. Ya, betul. Binatang pun kalau di lautan ramai yang mati kerana banyaknya plastik. Anak-anak di sini sangat cerdas. Pelajarnya, mata pelajarannya mungkin ada orang bimbang, dia rasa macam pelajar situ asyik menjahit apa semua, macam mana belajarnya? Jadi mungkin ibu boleh jelaskan kecerdasan hasil daripada memberikan anak ini ekspreskan kerja tangan. Ya, jadi pelajar di sini kita memang bagikan kurikulum pada kerajaan ada, tapi 2 minggu kita fokus situ. Lepas itu mereka kita bagikan jam untuk belajar memang yang dia nak ingin fokus. Ya. Di minggu 3 ke 4 tu yang ingin jahit, dia akan praktikal menjahit, yang masak akan masak, kemudian yang nak dalam math akan ambil matematik, yang dalam lagi kajian tafsir, atau dalam lagi tafsir, bahasa, itu kita bagikan mereka pilihan-pilihan. Ya. Sehingga lepas itu nanti dia akan muncul idea, gagasan dia ingin ciptakan apa. Saya boleh saja nanti pun budak ni memang passion dia ada di sains. Tapi pun dia punya bakat daripada untuk merajut mengkait. Maka itu juga boleh kita combine kemampuan. Jadi semua apa yang student itu punya bakat yang tampak kita di talent mapping, semua kita akan kembangkan. Ya. Saya pernah dengar penjelasan pada Ibu Zizi. Begini, ada sekumpulan pelajar dia fokus belajar saja. Kemudian ada sekumpulan pelajar pula dia belajar dalam waktu yang sama juga dia diberikan peluang apa yang dia minat. Kalau ada yang minat muzik, dengan muzik, ada yang minat mengait, masak. Lalu bila cukup tempoh dibuat perbandingan mungkin melalui exam, kumpulan yang diraikan minat ini lebih cemerlang, lebih cerdas, lebih banyak idea. Lebih happy. Ya, lebih happy, lebih bahagia. Belajar tu dengan bahagia. Subhanallah. Di sini tak ada homework. Tidak belajar, itu semua seronok. Tak ada homework. Jadi nak pergi sekolah sebab banyak pelajar, dia sebab homework tak siap, dia mula fikir idea. Sakit perut lah, itulah, inilah. Jadi bila tak ada homework, dia nak pergi sekolah tak tertekan, balik sekolah tak tertekan. Sebab ada pelajar, yelah kita bila balik sekolah bawa homework banyak. Kalau anak saya kan, macam mana sekolah? Banyak kerja sekolah, Umi. Tak happy nak pergi tak happy. Masya Allah. Jadi homework itu bagi anak-anak kita, bagi pelajar, sama dengan membawa orang dewasa membawa semua kerja kantor, kerja office kat rumah. Betul. Don't do that. Don't do that. Kan orang dewasa pun tidak mampu bawa pulang kerja office ke rumah, jadi stres. Lagi pelajar. Apa lagi pelajar? Sebenarnya anak kami pernah belajar di Brisbane, Australia. Memang tak pernah ada homework. Kami bayangkan bila cuti 1 bulan, anak ini akan diberi homework 1 bulan. Bila kita pula tanya, betul ke anak kita tak ada homework? Dia kata, kami tidak boleh ganggu waktu berharga anak-anak di rumah. Begitu. Mari Ustazah kita. Ya. Makasih ya. Indah sekali, cantik sekali.
Subhanallah, saya sedang berdiri di belakang saya ini adalah tapak pembinaan Aspuri, Asrama Puteri, asrama bagi pelajar-pelajar Diniah Puteri, yang mana mereka ini bonding, yang tinggal di asrama. Sekarang pelajar-pelajar ni sedang menetap di sebuah bangunan yang telah berusia 50 tahun lebih, yang mana bangunan tersebut memerlukan banyak ubah suai, baik pulih. Namun baik pulih sangat sukar untuk dibuat selama mana pelajar masih lagi tinggal di situ. Tuan-puan sekalian, kekuatan Diniah Puteri ada terletak pada bagaimana pendidikan ini dilakukan secara holistik, yang mana apabila anak ini menetap di sini, tidur di sini, maka pada waktu malam selain pada waktu belajar, mereka dibentuk dari segi kemantapan rohani mereka, ibadah mereka, akhlak mereka. Kerana itu penting dan sangat perlu sebuah asrama yang selamat, yang memberikan keselesaan dan membahagiakan anak-anak ini. Jadi tuan-puan sekalian, untuk kita dapat kebahagiaan di akhirat kelak, untuk dapat kita rehat yang sebenar di syurga kelak, marilah kita berikan sebuah tempat perlindungan untuk anak-anak kita belajar. Masya Allah, di Diniah Puteri ini menjadi tapak saham ataupun tempat untuk menanam benih jariah yang sangat berbaloi. Kerana anak-anak yang keluar daripada sini, insya-Allah pastinya akan menjadi seseorang yang bermanfaat, seseorang yang hebat untuk agama dan untuk ummah dan untuk tanah air. Subhanallah, kepada saudara umat Islam yang budiman, yang dermawan, sama ada Indonesia khususnya, juga buat saudara-saudara di Malaysia, subhanallah, marilah sama-sama kita memberikan sumbangan yang akhirnya kita menjadi sebahagian daripada kenyataan. Impian ini menjadikan ia satu realiti dan kenyataan. Jadi berilah sumbangan melalui bank BSI, nombor akaunnya 555-111-7768. Boleh ditulis sebagai sedekah pendidikan Diniah Puteri. Tuan-puan dimati Allah sekalian, sedekah ini adalah satu pahala yang dijamin oleh Allah melalui hadis Nabi SAW. Iza mata bani Adam inqata'u amaluhu illa min salas. Bila matinya anak Adam, bila kita mati, kita semua akan mati. Kita akan tinggalkan dunia ini tanpa kita boleh bawa walaupun 1 sen. Bila mati anak Adam, maka terputus segala pahala amalannya. Illa min salas, kecuali 3. Yang pertama, sadaqatun jariyah. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bih. Yang ketiga, wa waladun salih ayad'ulah. Dengan kita memberikan jariah ataupun sedekah, wakaf, infak kita di sini, boleh jadi kita dapat ketiga-tiganya. Yang pertama, kita dapat sedekah yang pahalanya mengalir. Kerana daripada anak-anak ini akan lahirnya orang yang memberi manfaat kepada ummah. Selama itu kita dapat pahala yang mengalir. Anak ini akan jadi seorang ibu. Ibu akan beri manfaat kepada anak. Anak akan memberi manfaat kepada generasi seterusnya. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Boleh jadi kita tidak mampu untuk mengajar. Kita juga tidak ada ilmu. Tetapi kita memberi kepada di sini, maka lahirlah orang-orang yang berilmu. Maka di situlah ilmu bermanfaat, sebahagiannya kita dapat manfaat. Kemudian di sini akan melahirkan insya-Allah anak-anak yang akan mendoakan ibu ayah mereka. Kerana pendidikan di sini memberatkan tentang pembangunan peribadi yang hebat. Bermula daripada menjadi anak yang berjasa. Jadi semua itu terkait, insya-Allah, marilah kita menjadi orang yang bijak yang disebut dalam hadis Nabi, iaitu orang yang buat persiapan sebelum mati, dan salah satu caranya adalah melalui infak jariah, harta yang Allah pinjamkan dan Allah akan ambil semula. Sebelum Allah ambil semula dengan mengambil nyawa kita, kita tanamlah melalui infak kita di sini. Sekian, saya Asma binti Harun, merupakan pendakwa daripada Malaysia. Salam sejahtera buat warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah satu hari yang bermakna buat saya kerana berlakunya satu sefahaman ataupun MOU bersama kami Hijrah Islamic International School dan juga Diniah Puteri Padang Panjang Sumatera Barat. Tujuan kami datang ke sini adalah untuk menjadikan Diniah Puteri ini sebagai satu model, sebagai satu rujukan untuk kami membina modul, membina kurikulum, membina suasana pembelajaran umpama seperti Diniah Puteri. Subhanallah, kenapa Diniah Puteri menjadi satu pilihan utama? Kerana sejak kali pertama saya datang ke sini pada Februari 2020, saya sudah mula jatuh cinta kepada Diniah Puteri. Ini adalah satu sekolah pendidikan. Di sini adanya satu pusat pendidikan yang membanggakan negara Indonesia sebenarnya. Subhanallah. Dan sekolah ini telah pun mencecah satu dekad, iaitu usianya 99 tahun. Berdiri di sebelah Tugu. Tugu ini kalau kita lihat genap 50 tahun perguruan Diniah Puteri. Maka pada tahun hadapan akan ada Tugu yang kedua. Genap 100 tahun Diniah Puteri. Jadi pandangan saya terhadap sekolah ini, dia di luar jangkauan pemikiran saya, di luar jangkauan pengetahuan saya dan di luar jangkauan bayangan saya. Saya tidak percaya kali pertama saya hadir adanya sekolah untuk sekolah peringkat rendah sampai menengah boleh sampai ke level ini. Yang mana anak-anak di sini dia telah melepasi garis sistem pembelajaran di peringkat sekolah. Mereka ini pelajar-pelajar universiti. Bahkan ada dalam beberapa situasi boleh jadi pelajar universiti juga tidak akan mampu, belum mampu untuk sampai ke tahap pelajar di sini. Dan subhanallah, sangat kagum dengan kurikulum yang diusahakan, yang disediakan dan diterapkan di sini, iaitu melibatkan 48 kurikulum. Jadi anak-anak di sini dia membangun dengan situasi mereka ini diraikan bakat, keinginan, cita-cita, kecenderungan, kemampuan, kemahiran. Jadi anak-anak di sini belajar dengan bahagia, dengan gembira, belajar dengan penuh perasaan. Dan mereka bukan hanya bijak dari sudut mental, bijak rohani, bijak emosi dan juga bijak dari sudut fizikalnya. Subhanallah. Dan saya bertambah kagum kerana Diniah Puteri ini juga memberikan peluang pelajaran kepada mereka yang tidak berkemampuan, asnaf. Hampir 200 asnaf, ramai pelajar di sini hampir 200 yang tidak bayar apa pun yuran, walaupun RM1 yuran. Tetapi mereka bukannya diminta untuk diberhentikan ataupun tidak diterima. Mereka tetap diterima, tetapi di sini pimpinan di sini di bawah Ibu Zizi ataupun nama penuhnya adalah Ibu Fauziah, telah mengusahakan sedaya upaya mencari ibu ayah angkat kepada anak-anak yang kurang berkemampuan ini. Jadi saya walaupun orang Malaysia, subhanallah, jatuh cinta di sini. Boleh jadi di sini juga dirasakan seperti sebuah keluarga dan saudara. Sangat menyarankan kepada sesiapa yang ingin menanam dan mendapat hasil yang indah dan segar di syurga kelak. Tanamlah harta kalian di sini. Berilah infak dan sumbangan. Carilah anak-anak angkat yang belajar di sini di kalangan yang asnaf, anak yatim yang tidak berkemampuan. Saya yakin insya-Allah pelaburan yang anda lakukan untuk menaja mana-mana anak yang belajar di sini adalah pelaburan yang sangat berbaloi. Kerana anak yang keluar di sini akan menjadi orang-orang yang hebat dalam bidang masing-masing. Pahala itu mengalir berterusan sampai ke syurga. Subhanallah, sama ada rakyat Indonesia ataupun Malaysia yang dermawan, yang budiman, subhanallah, janganlah lepaskan peluang, berebutlah. Kerana anak yang keluar di sini adalah anak-anak yang betul dibentuk dengan pendidikan dan dengan peradaban yang mulia, dengan pendidikan yang mantap untuk menjadi seseorang yang hebat, untuk menjadi pejuang agama Allah,
penyambung risalah Rasulullah dan akan memberi sumbangan kembali kepada ummah dan tanah air yang tercinta. Terima kasih. Itu saja daripada saya, Aswad binti Harun, Hijrah Islamic International School dan Hijrah Grup Berhad. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.